Hi guys, welcome to Fira Channel. Hi guys, welcome back to Fira Channel. So hari ni Fira akan cerita and share dengan korang tentang Gypsy Rose. Tapi sebelum tu Fira nak minta korang tolong like, tolong share and tekan button subscribe. Dan hari ni kita akan borak dalam segmen Korang Rasa? So guys, gambar yang korang tengok ni adalah Gypsy Rose yang lahir pada tahun 1991 dan sebelah dia tu adalah mak dia yang dikenali sebagai Didi. So daripada kecil sampailah ke besar, Didi adalah yang membesarkan dia sebab dia dah pun bercerai dengan husband dia lepas dia Gypsy ni lahir. Dan Gypsy ni dikenali sebab dia mempunyai pelbagai penyakit, contohnya leukemia, dia ada asma, dia ada sawan, dia ada kanser, dia ada masalah penglihatan, susah nak bercakap, susah nak belajar and macam-macam lagi sampai ada masalah tidur. Tapi pada tahun 2015 ni, ibu dia Didi telah mati dibunuh oleh boyfriend online anak dia sendiri iaitu Gypsy Rose. Korang rasa sebab apa? Korang rasa? So guys, gambar yang korang tengok ni adalah Gypsy Rose yang lahir pada tahun 1991 dan sebelah dia tu adalah mak dia yang dikenali sebagai Didi. So, lepas dia Gypsy Rose ni lahir, Didi ni telah pun bercerai dengan husband dia dulu. Maksudnya dia seorang dia yang besarkan Gypsy ni daripada baby sampailah ke besar. And diorang ni popular sebab anak dia ni mempunyai pelbagai penyakit yang sukar diubati. Contohnya ada leukemia, asma, sawan, dia ada masalah penglihatan, masalah pendengaran, susah nak bercakap, susah nak tidur, kira macam complicated gila lah dia punya kesihatan tu. Tapi, bukan tu je, pada tahun 2015, Didi telah ditemui mati dibunuh oleh boyfriend anak dia sendiri iaitu Gypsy Rose dan benda ni adalah komplot di antara anak dia yang sakit tu. Korang rasa? Macam yang Fira cakap tadi, daripada baby dia ada penyakit, betul tak? Okey, masa dia baby, dia ada penyakit yang kita kenali sebagai gangguan tidur. So, every time dia nak tidur pun dia perlukan mesin pernafasan. Dan pada umur 8 tahun, dia ada penyakit leukemia dan juga distrofi otot. Distrofi otot ni maksudnya otot-otot dia jadi lemah sampai dia perlukan kerusi roda sebab dia tak mampu berdiri, tak mampu berjalan. Dia bukan lumpuh, cuma otot-otot dia lemah. Okey. Bukan tu je, dia pun selain tu dia kan ada asma, dia ada sawan, dia ada gangguan penglihatan, dia ada gangguan pendengaran and dia sampai perlukan tube untuk masukkan makanan sebab dia tak boleh makan ataupun tak boleh hadam tu. So dia perlukan tube untuk makan. Selain tu je, dia ni memang dah banyak operation lah. Dia dah buat sampai operation untuk bahagian mata dia, buang kelenjar alio dia, sampaikan dia punya gigi ni semua rapuh dan juga reput kerana terlalu banyak ubat. Sebenarnya Gypsy ni dia tak perlu pun kan kerusi roda tu. Sebenarnya dia boleh berjalan, dia tu normal, dia bijak. And then kepala dia botak bukanlah sebab penyakit leukemia atau penyakit lain yang dihadapi tu, tapi sebab dicukur oleh mak dia sendiri. And then dia tak perlukan pun tube untuk makan. Dia sangatlah normal. Dia macam orang biasa, dia boleh je buat everything sendiri. Tapi dia kawal ketat oleh mak dia yang dikenali sebagai Didi yang kita nampak penyayang, baik, sangatlah lemah lembut, sayang sangat dekat Gypsy ni. Tapi rupanya mak dia Didi ni ada penyakit mental. And then dia punya sindrom ni adalah dia memerlukan simpati dan perhatian orang ramai sampai dia sanggup menipu tentang kesihatan anak dia semata-mata untuk dapatkan perhatian dan benefit dekat diri dia sendiri. Sebenarnya ramai yang confirm tak macam percaya tak percaya sebenarnya mula-mula ni sebab takkanlah doktor tak boleh detect dia tu penyakit ke tak penyakit ke. Tapi sebenarnya macam mana Didi ni boleh menipu orang luar, ramai gila masyarakat sampai doktor sendiri tertipu sebab dulu dia ada menerima latihan nurse. So dia ni pandai lah untuk rawat orang, macam mana nak bagi tahu simptom-simptom sesuatu penyakit tu, sindrom dia macam mana, apa benda semua tu. So selama ni dia pura-pura dekat setiap doktor yang dia jumpa. Dia takkan konsult doktor yang sama selama bertahun-tahun, tapi tiap kali dia jumpa, dia akan jumpa doktor yang lain sebab nak elak daripada menipu. Sebab tiap kali dia jumpa doktor, semua pendapat diorang tu bercanggah tau. Doktor cakap macam, anak awak tak sakit pun. Tapi Didi ni tetap menegakkan yang macam anak saya sakit, anak saya sebenarnya ada simptom ni, macam tu, macam ni. Tapi
Sampailah satu tahap, ada seorang doktor ni sendiri syak yang dia ni sebenarnya ada penyakit mental yang saya sebut tadi tu. Tapi tak boleh nak buat tindakan apa-apa and tak boleh nak buat report sebab tak ada bukti kukuh. So, trik dia untuk menipu orang ramai adalah Gypsy Rose ni walaupun dia dah besar, dia tak boleh langsung untuk bercakap direct dengan orang ataupun tak boleh nak berinteraksi. Apa-apa yang dia buat mestilah kena dengan mak dia, and then tiap kali dia nak cakap dengan orang pun mak dia akan pegang tangan dia, squeeze macam ni sebab nak make sure yang dia tak cakap benda-benda bukan-bukan. And then duda dia sendiri percaya yang dia ni sangatlah baik sebab daripada anak dia kecil sampai ke besar dia sanggup jaga. So semua orang keliling percayakan sangat Didi ni sampailah orang tak rasa pun nak tanya Gypsy Rose tu sendiri. Tapi bila saudara mara dia sendiri syak yang Gypsy Rose ni tak sakit pun, macam ada something wrong kan, dia terus bawa Gypsy Rose ni untuk pindah. And then pada tahun 2005 kat tempat diorang stay tu ada taufan tau. Itu adalah alasan diorang untuk pindah dan lari daripada saudara mara diorang yang dah syak sebenarnya Gypsy Rose ni tak sakit. And then segala fail perubatan tu dibuang ataupun dia sorokkan sebab dia tak nak doktor yang seterusnya yang dia jumpa ni tahu sebenarnya anak dia ni tak sakit pun. Tapi apa-apa pun dia gunakan alasan yang taufan tu menyebabkan fail-fail dia hilang. Cerita punya cerita dah 2008 and Gypsy pun dah membesar jadi remaja. And dia dah pun stay dekat rumah badan kebajikan kemanusiaan yang disediakan dengan mak dia. Rumah tu colour pink, ada banyak kemudahan. Selain tu dia selalu dapat tajaan duit, dapat tajaan lawatan dan macam-macam benefit lagi yang bukan saja dia dapat tapi mak dia pun dapat juga. And pada umur dia 14 tahun, satu hari ni mak dia bawa dia pergi jumpa doktor. Macam biasa nak buat nak update dekat social media, nak beritahu orang yang anak dia sebenarnya ada penyakit baru ni, penyakit yang bertambah-tambah lagi. Tapi doktor tu bercanggah pendapat dengan dia. Jadi doktor tu ada syak something, nak buat laporan ke ada apa-apa. Doktor ni juga yang rasa macam mak dia ni something wrong. Tapi sebab tak ada bukti kukuh, tak boleh buat apa. Dia terlepas macam tu je. So cepat-cepat dia bawa Gypsy ni untuk pergi jumpa ke doktor lain. Dan dia tukar tarikh lahir anak dia pada sijil beranak tu sebab takut benda ni kantoi. And then pada tahun 2009 ada satu laporan tanpa nama yang diberikan kepada Jabatan Kesihatan lah, kira macam pihak atasan lah untuk menyiasat Didi ni menipu ke tak. Tapi sebab tak ada bukti kukuh, lagi sekali dia dilepaskan sebab dia sangatlah menyakitkan pihak luar semua tu yang susah payah dia jaga anak dia semua ni. Tapi sebab dia tak ada bukti kukuh, file dia hilang, tak kalah dia nak kena tuduh macam tu je. So sekali lagi dia terlepas. And then bukan tu je, macam-macam dia buat untuk menipu orang ramai and make sure dia sebenarnya tak kantoi. Pada saya, laporan yang dibuat tu macam daripada doktor yang check Gypsy tu. Tapi tak sure lah sebab laporan tu kan tak ada nama. Korang rasa siapa yang buat laporan? Korang rasa? 2011, okey, tahun ni lah yang Gypsy mula mengenali seorang lelaki yang dia berjumpa dekat convention science and dia bercinta dengan lelaki tu. So dia cuba untuk larikan diri daripada mak dia untuk keluar daripada kesakitan semua yang dia rasa tu. Tapi malangnya mak dia dapat track ke mana dia pergi and mak dia dah pun pisahkan dia dengan boyfriend tu dengan alasan Gypsy ni bawah umur, sedangkan waktu tu umur dia dah 19 tahun. Balik je daripada mak dia jumpa kat mana dia lari tu, laptop dia, komputer dia kena pecah, dia kena dera, dia tak dapat makan. Kira tu sebagai pengajaran lah, kalau one day dia cuba lagi larikan diri and buat macam tu dekat mak dia, benda tu akan lagi teruk yang mak dia akan buat. So cerita punya cerita sampailah umur dia dah 23 tahun. One day ni dia cuba layari portal online lama web cari jodoh and dia telah berkenalan dengan seorang lelaki yang nama dia Nicholas Gottjohn. Nicholas Gottjohn ke Nicholas Gottjohn pun saya pun tak reti nak sebut macam mana nama dia. So dia pun dah bercinta, dia dah couple and setiap hari dia akan bercakap melalui video call lah. And dia ceritakan semua dekat boyfriend dia. Dia bagi tahu yang dia ni sebenarnya tak sakit. Yang mak dia ni sebenarnya menipu semua. Sampai satu hari ni dia request something yang kalau nak together and still nak teruskan relationship tu, dia minta untuk bunuh mak dia. So pada Jun 2015 lelaki tu pun datang ke rumah untuk bunuh Didi and at the same time si Gypsy ni pula menyorok dalam toilet sebab tak sanggup nak tengok boyfriend dia bunuh mak dia. Tapi benda tu yang membuatkan dia bebas. So lepas dia daripada dibunuh tu,
Nicholas ni bawa Gypsy untuk lari daripada tempat tu. Tapi Gypsy Rose ni pula update dekat social media, dekat Facebook dia type status "The beach is dead" 2 kali. First time orang ramai fikir macam Facebook dia kena hack ke apa benda semua tu, tapi sebab benda tu 2 kali, benda tu buat orang shock tau. So polis datang ke rumah dia dan jumpa mayat Didi telah mati dibunuh. Motif sebenar kenapa dia dah bunuh and then kenapa dia nak kena update? Sebenarnya dia update memang dia nak polis jumpa mayat mak dia. Ada orang cakap kenapa tak bagi tahu orang, sedangkan banyak je dia keluar semua tu. Tapi kenapa dia tak bagi tahu orang? First, sebab dia tak percaya. Second, sebab dia rasa kena colik dengan mak dia sendiri and dia takut untuk bagi tahu and takut orang tak percayakan dia. Sebab dia selalu kena dera and dia rasa macam kena colik. So no wonder lah dia takut and then take time yang lama, kecuali untuk bagi tahu boyfriend yang dia kenal dalam online. So lepas dia daripada kejadian tu, dia dengan Nicholas pun ditangkap polis and 2016 Gypsy mengaku bersalah atas peristiwa tersebut dan Gypsy dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Tapi sebab dia ada bukti-bukti yang menunjukkan dia tu didera daripada kecil sampailah ke besar and dia ada sebab untuk pertahankan diri dia daripada mak dia. So tahun 2024 ni adalah tahun yang Gypsy Rose akan keluar dan dibebaskan dari penjara. Manakala boyfriend dia Nicholas tu pula kena hukuman penjara seumur hidup. Walaupun sebenarnya yang minta bunuh tu Gypsy. Nicholas ni pula sebenarnya terlalu cintakan Gypsy sampai disanggup untuk bunuh Didi dan ikut je kemahuan Gypsy. Tapi dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup sebab tu kira macam jenayah kelas pertama. Si Gypsy ni pula jenayah kelas kedua. So guys, everything pun dah sampai dekat ending dia. Macam yang kita tahu, Didi mak dia Gypsy Rose ni sebenarnya ada penyakit mental, ada sindrom semua tu. Tapi rupanya boyfriend si Gypsy Rose ni, Nicholas ni pun sebenarnya ada shot-shot juga. Sebab itulah disanggup untuk buat benda tu sebab dia tak berapa waras. Tapi Gypsy kata dia lagi happy and lagi bebas walaupun di dalam penjara. Tapi dia tak happy sebab mak dia mati. Sebab macam mana pun dia sayang mak dia walaupun mak dia tu buat macam-macam dekat dia. Tapi dia nak bebas sampai dia sanggup untuk bunuh mak dia. So guys, macam kita tahu Nicholas ni sanggup buat macam tu untuk orang yang disayang. Tapi kalau korang dekat situation dia, korang rasa korang buat apa? Korang rasa? Okay guys, kita dah pun habis. Kita jumpa lagi dekat next video. Jangan lupa like and share and don't forget to subscribe. Kita jumpa lagi. Thank you. Bye-bye.